kita nak buat? Contoh ada pandangan, dia kata walaupun dah 30-40 hari, kan? Nah, ada pandangan mengatakan solat hajat kita kena teruskan. Kalau pandangan itu baik, teruskan. Sebab ianya juga adalah berdasarkan kepada hukum syarak. Tapi kalau dia kata sudah tiba masanya, selepas ini kita kena buat apalah contohnya, pemujaan, nah, ataupun dia kata semua menteri-menteri besar kena pergi ke tepi laut mandi pakai bikini. Contohnya untuk meminta apa namanya, hantu laut supaya diangkatnya apa namanya kapal terbang tersebut ke permukaan laut. Itu bukan cara dia. Nah, dia bercanggah dengan syariat. Walaupun ayatnya kita cari walau dengan apa sekalipun. Bukan maksudnya sampai kepada peringkat melanggar hukum syarak. Okey. Dengan demikian manusia akan tetap dalam menjalankan ajaran agama dan tetap menunaikan tugas kewajipannya menuntut yang dikehendaki, baik dalam menjalankan kewajipannya memilih anggota majlis syura ataupun dalam mengeluarkan pendapatnya. Okey, yang terakhir. Baru lagi. Pemerintah harus tunduk kepada hukum Allah. Ini yang paling penting. Nah, siapapun yang pegang tampuk pemimpinan, bahawa pemerintah, dia panggil di sini harus, maksudnya wajib. Kan? Harus bukan dalam makna hukum syarak. Harus dalam arti kata mesti. Nah, tunduk kepada hukum Allah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Hajj ayat 41. Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Allah sebut alladzina immakkannahum, mereka-mereka yang apabila kami berikan kepada mereka tampuk pemerintahan. Ini Allah sebut. Mana-mana negara, mana-mana pemimpin, mana-mana manusia. Nah, Allah beri rezeki kepadanya, tiba-tiba dia memimpin negara. Ini kalau kita lihat contoh kat Mesir, kan? Dia nak memimpin, tapi semua orang yang kuat Islam habis dibunuh ataupun disembelih dan sebagainya dengan alasan dia kata mereka pemberontak. Siapa sebenarnya pemberontak? Inilah tuan-tuan yang saya sebutkan tadi, halusnya agenda Yahudi. Selepas menang sahaja Mursi ditabalkan sebagai Perdana Menteri, maka seketika itu jugalah Israel tak boleh tidur. Sebab mereka nampak sekiranya hari itu Mursi memerintah 5 tahun pun cukuplah. Akibat yang sangat-sangat merugikan kepada Israel. Itu yang kita bimbang apabila ada pandangan-pandangan yang mengatakan walaupun negara kita kecil, tuan-tuan tak boleh kata Allah nak buat apa Amerika serang kita, Allah nak buat apa bukan ada apa kat sini. Contoh macam tu kan. Jangan. Sebab Israel ni dia tak suka ataupun dia tak boleh tidur mana-mana ada orang yang bangkit atas nama Islam. Kenapa di Palestin budak-budak dibunuhnya siap-siap? Ya, sebab dia tahu bahawa apabila nanti budak-budak ni besar akan menjadi masalah kepada mereka. Dan inilah yang dimimpikan oleh ahli nujum Fir'aun, yakni akan lahir seorang kanak-kanak ataupun seorang laki-laki yang akan meruntuhkan pemerintahan tuanku. Itu yang dia cari habis semua. Nah, di operationnya siapa-siapa ibu-ibu yang sedang mengandung. Kalau macam lah ni bagus juga, kan?
Sebab ada scan, dia boleh tengok ni laki. Dulu dah muslimat kalau hidup di zaman Nabi Musa lah, Allahu akbar. Dia pergi betah perut tu. Kan? Katakanlah 6 bulan, 7 bulan. Tengok-tengok dah operation hidup-hidup ni bukan ada bius apa. Dia belah tu menjerit bini kita. Kan? Tengok-tengoklah perempuan. Jahit balik katanya. Bayang kalau muslimat lagu tu macam mana? Agak-agak nak lawan Firaun tak? Confirm lawan. Maka sejak itulah orang sudah mula merasakan bahawa Firaun ni sudah melampau. Yang Allah sebut izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Firaun, sebenarnya kata Allah dia ni sudah melampaui batas. Itu sebab bahawa kita sebutkan kepada mana-mana dunia, mana-mana pemimpin, mana-mana orang secara individu, hukum hakam itu adalah hak mutlak perintah Allah. Ada satu dua isu yang berlegar dalam terutama di kalangan remaja dalam Facebook hari ini. Isu yang pertama saya pun cuba cari tapi tak tahu. Apabila mana Wardina menyanggah Don Daniel. Kan, Don Daniel. Saya tak tahu apa isu sebenarnya. Yang keduanya, apabila ada seorang wanita, saya sebutlah, tuan-tuan tahu orangnya, mengatakan bahawa dia tak boleh terima bila dikatakan tidak bertudung itu masuk neraka. Kan? Dia kata, kalau saya rasa saya keluar, saya nak bertudung, saya pakai. Tapi kalau saya rasa tak sesuai, saya tak mau pakai. Tuan-tuan, ayat ni berbahaya. Dunia ni bukan dia punya. Kan? Yang suruh pakai tudung ni bukan manusia. Yang suruh menutup aurat itu adalah Allah. Di dalam surah An-Nur Allah sebutkan secara khusus terhadap perempuan supaya melabuhkan tudung mereka sampailah menutupi belahan dada mereka, bukan manusia. Okey. Jadi kalau dia kata itu saya punya privacy, Allah Ta'ala kamu ingat tak ada privacy ke? Itu tidak perintah Allah. Okey. Jadi perlu kita pahami bahawa dunia ini bukan kita punya. Dunia ini adalah Allah yang memiliki, Allah yang menurunkan kita, Allah yang tahu perintah mana yang paling sesuai untuk kita. Sepanjang zaman, sejak manusia lahir, Allah tahu apa yang sesuai kepada mereka. Maka Allah kata immakannahum fil ardi, sekiranya saya ataupun diri tuan-tuan siapa juga diberikan Allah Ta'ala satu kesempatan untuk memerintah umat. Apa tugas yang pertama? Pertama ialah aqamus solat. Jangan lupa sembahyang kena tunai. Jangan bagi satu alasan, oh Allah ini mesyuarat, ini berkenaan dengan kepentingan hal ehwal negara. Termasuklah contohnya bingung dengan kehilangan MS370 sampai tak sembahyang zuhur, tak sembahyang isya, tak sembahyang maghrib. Bukan itu caranya. Dalam apa kesempitan sekalipun sembahyang wajib ditunaikan. Yang kedua, wa'atuz zakata. Yang hak ni tak ada masalah. Yang hak ni cepat je. Berzakat membawa berkat. Banyak iklan dalam kereta. Bersihkanlah harta kamu dengan zakat. Membangun bersama zakat. Tak apa. Tapi bila dalam kereta tu membangun bersama Islam. Ini lari terus. Padahal zakat tu Islam lah tu. Membangun bersama Islam, membangun bersama zakat sama. Kan? Islam itu adalah zakat. Kan? Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, saya akan memerangi mereka-mereka yang menolak ataupun tidak membayar zakat walaupun mereka orang yang sembahyang. Sebab dia kata Nabi tidak membezakan antara perintah solat dengan perintah zakat. Tuan-tuan kalau baca dalam kitab Musolli, insya-Allah saya bercadang habis nanti kitab ni kita akan baca di sini Musolli, kitab fiqh. Bagaimana di antara yang disebutkan dalam kitab Musolli itu bahawa
pemerintah ataupun penguasa berdosa besar dan tidak mencium bau surga apabila mana pemerintah itu tidak mengambil berat terhadap syariat umatnya atau